Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Qala Asy-Syekhul Mu'allif Hujjatul Islami Al-Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Falamma farara min qat'iha raja'a ila qasdil ibadati fa idza awaridu ta'tariduhu fatashghaluhu 'anil iqbali ala maqsudihi min al-ibadati wa tasudduhu 'anit tafarruri lidzalika kama yanbaghi fata'ammala fa idza hiya arba'atun. Alhamdulillah, muslimin muslimat hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama kita dan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Sabtu yang ke-4 menggunakan kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Abid ataupun tata cara ahli-ahli ibadah, hasil tangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Masih lagi di dalam mukaddimah yang mana Imam Ghazali pergi kepada akabah yang keseterusnya, akabah yang keempat. Dalam kuliah-kuliah yang lalu kita telah lihat bagaimana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala memberikan bayangan tentang akabah yang ketiga, iaitu akabatul awaiq, akabah dakian, perkara-perkara yang melambatkan, yang menghalang seseorang dari beribadah kepada Allah Ta'ala. Iaitu pertama, dunia itu sendiri hendaklah didepani dengan zuhud, iaitu membuang cinta dunia dari hati, walaupun tetap perlu dunia itu dipegang di tangan. Yang kedua adalah manusia. Kalau tidak kena cara kita bergaul dengan manusia, manusia juga menjadi penghalang seseorang itu taat kepada Allah, maka dirawat dengan ubat uzlah. Ada kalanya perlu mengasingkan diri dari manusia. Yang ketiga adalah halangan syaitan. Yang ini memang jelas musuh yang utama bagi manusia. Allah Ta'ala telah mengisytiharkan inna syaitana lakum adu, sesungguhnya syaitan bagi kamu umat manusia merupakan musuh. Fattakhidhuhu aduwa, maka ambillah syaitan itu sebagai musuh. Kadang-kadang kita tak perasan, kita ambil syaitan sebagai konsultan. Apa yang syaitan bagi advice, kita ikut, kita patuh. Yang keempat adalah nafsu.
Yang ini yang paling sukar kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kerana ia adalah musuh dalam selimun. Ia adalah sebahagian dari diri kita. Yang kita itu tidak mampu membunuh nafsu. Yang kita mampu adalah mengawal nafsu supaya tidak sampai nafsu itu memperhambakan kita. Sebaliknya kita itu mampu memperhambakan nafsu untuk tujuan-tujuan yang baik. Lalu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, nafsu itu obatnya takwa, dan takwa itu bukan mudah. Selalu pun kita dengar dalam khutbah, bahkan itu salah satu rukun khutbah, iaitu khatib berpesan ittaqullah, hendaklah kamu itu bertakwa kepada Allah. Tetapi takwa ini puncanya di hati. Jadi kerja hati ini kerja yang sukar, tak nampak. Ada kalanya kita sedang bermaksiat dengan hati, sedangkan kita tidak sedang. Baik, setelah daripada orang ini selesai mendaki dakian yang ketiga, lalu dia itu kembalilah untuk fokus kepada beribadah. Tiba-tiba dia dapati ada beberapa perkara yang mendatang ke dalam kehidupan dia dan menyibukkan dia daripada dia itu menghadap kepada tujuannya beribadah, dan menghalangnya daripada meluangkan masa untuk beribadah sebagaimana yang sepatutnya. Lalu dia perhatikan dan dia dapati ada 4 perkara yang mengganggu dia. Tapi ini perkara yang perlu. Apa dia yang 4 perkara? Ar-rizqu tutalibuhun nafsu bihi. Yang pertama tentulah urusan rezeki. Kita manusia ni Allah jadikan perlu kepada makan minum. Bahkan kita itu boleh mati kalau tidak makan dan minum. Maka urusan rezeki ini, nafsu itu sentiasa menuntut, dan nafsu berkata, la budda li min rizkin wa qiwamin wa qad tajarradtu 'anid dunya. Saya ini tidak dapat lari daripada rezeki dan juga sesuatu yang meneguhkan kehidupan saya. Padahal saya ini telah melepaskan diri dari dunia. Maknanya tadi dah zuhud. Wa tafarradtu aidan 'anil khalqi, dan saya juga telah mengasingkan diri dari manusia. Itu uzlah. Famin aina yakunu qiwami wa rizqi. Maka kalau macam inilah hal keadaan saya, macam mana saya nak dapat satu peneguhan dalam kehidupan saya, dan rezeki saya nak dapat dari mana? Jadi bimbang dalam hati dia. Wathani al-akhtaru min kulli syai'in yakhafuhu aw yarjuhu aw yuriduhu aw yakrahuhu wa la yadri salahahu fi dhalika aw fasadahu. Yang kedua, perkara yang mendatang dalam kehidupan dia adalah risiko-risiko yang dia perlu hadapi dari setiap sesuatu. Sama ada dia takut atau dia harap. Ya, apa yang dia takut? Tak dilantik jadi calon. Ya. Ayu 15 ni kot dah tak tersenarai. Apa yang diharap? Diharap dilantik lagi lah, walaupun untuk kali keberapa, dan dapat menang lagi. Atau nak declare siap-siap, saya tak bertanding lah ni. Ini risiko. Jadi kadang-kadang sibuk dengan memikir benda-benda macam ini, tidak fokus kepada ibadah. Atau dia nakkan sesuatu, dapat ke tak dapat ni. Atau dia benci akan sesuatu, kena atau tidak saya ni. Kena saman ke, kena dakwa ke. Kalau dia dapati bersalah, itu benda yang dia benci. Kalau dia dapati dia itu dibebaskan, dia dapati tidak bersalah, itu yang dia naknya. Ini sentiasa. Bahkan kita melangkah keluar dari rumah kita, ada risiko juga kita tidak akan pulang kecuali sebagai jenazah. Jadi urusan risiko ni kita bimbang. Dan dia pernah tak tahu sama ada dia buat satu tindakan itu baik untuk dia ataupun buruk. Sebab itu kita itu dituntut istikharah, minta Allah Ta'ala tunjukkan yang mana pilihan yang baik. Kerana akibat daripada sesuatu pekerjaan itu mubhamatun, tak jelas. Kadang-kadang benda nampak zahir macam baik, bila kita buat banyak pula masalah yang menimpa kita. Ada kala-kala nampak benda tu macam kita tak suka, tapi bila kita buat, alhamdulillah, banyak pula manfaat dia. Jadi itu mubham, tak jelas.
maka hatinya tu sibuk memikirkan risiko-risiko ini, dan barangkali dia boleh terjatuh di dalam kebinasaan dan kerosakan. Ada orang terlampau bimbang sampai boleh jadi hilang akal, sampai boleh jadi stres, sampai boleh bunuh diri, sampai boleh jadi sakit jantung dan sebagainya, kerana bimbang dengan risiko yang dihadapi dalam kehidupan. Yang kena kejar dengan alung lagi, tak aman hidup dia. Bimbang tengah sedap-sedap rehat kat rumah, nanti alung datang, kutip hutang. Kalau kutip hutang saja okey, diugutnya, dipukul dan sebagainya. Wasalisu asyada'id wal masaibu tunsabu alaihi min kulli janibin. Yang ketiga yang mendatangi hidup seseorang, iaitulah segala kesusahan dan musibah yang menimpa pada dirinya dari segenap sudut. Ini memang kita hadapi. Hidup kita ni kan orang Melayu kata macam roda, sat duduk di atas, sat duduk di bawah. Saya kalau tengok nasib-nasib yang berlaku dalam dunia politik ni, insaf juga. Dulu orang tu Perdana Menteri, VIP, ke sana kemari dengan outriders, dengan bodyguard, apa yang diarahkan orang taat. Sekarang kena masuk penjara tu kan. Kalau kita nak insaf, kita dah insaf tengok kehidupan dunia ni. Di dalam penjara kita kena taat pada pegawai penjara kan. Ya. Nak pergi parlimen pun kalau penjara kata tak boleh, ya tak boleh. Macam tu kehidupan dunia ni rupanya. Yang kita nak kejar ke mana? Dah dapat pun boleh terlepas. Bukan sangat terlepas macam tu, terlepas tu merudum jatuh. Ya. La siyama wa qad intasaba li mukhalafatil khalqi wa muharabati syaitani. Lebih-lebih lagi, satu orang tu merasa kesusahan kalau dia itu telah bersungguh-sungguh untuk menyalahi sikap manusia. Maknanya dia akan ada prinsip. Kata orang lah, wallahu a'lam, kita ni kalau dalam sesuatu organisasi nak cepat naik, ya, kena ikut je, betul salah ikut. Yang penting apa bos kata kita ikut, nanti kita cepat naik. Tapi kalau kita ada prinsip, ya, ini tak mau, ini tak mau, ya, rasuah tak ambil, ya, apa kau tim pun tak layan, tu lambatnya. Datuk Anggut tu betul ke tu? Macam mana pengalaman tengok je. Susahlah kita ni, sebab kita dah ada prinsip. Kita tak mahu ikut turut jadi pak turut, tak mahu nak jadi yes man, tak mahu, susah. Dan nak berperang pula dengan syaitan, dan lagi nak lawan pula dengan hawa nafsu. Fakam min ghussatin yatajarra'uha, wa kam min shiddatin tastakbiluhu, wa kam min hammin wa hazanin ya'tariduhu, wa kam min musibatin tatalaqqahu. Maka betapa banyak kepedihan yang menusuk dia, dan betapa banyak keperitan yang menghadapi dia, dan betapa banyak kerusingan dan kesedihan yang menghalang dia, dan betapa banyak musibah yang berjumpa dengan dia. Warabi'u, yang keempat yang mendatangi hidup seseorang sehingga mengganggu dia dari beribadah, iaitulah anwa'ul qada'i minallahi subhanahu wa ta'ala bil hulwi wal murri talidu alaihi halan fahala wa nafsu tusari'u ila sukhti wa tubadiru ila fitnati. Yang keempat yang mendatangi hidup seseorang itu adalah berjenis-jenis ketentuan takdir yang datang daripada Allah Ta'ala. Ada kalanya manis dan ada kalanya pahit. Yang manis juga boleh merosakkan. Dan kadang-kadang kalau kita tanya doktor, dia suruh kurangkan gula, padahal gula itu yang sedap, memang sedap, tapi mudarat besar. Mungkin buah pinggang boleh rosak, ya. Mungkin jantung boleh problem. Bahkan kawan saya pun dia nasihati saya, dia kata, Ustaz, kalau nak kurangkan risiko kena kau, kurangkan gula, kata dia. Saya dah amalkan, kurangkan gula, jarang kena, ya. Rupanya gula ni manis,
Tapi kemanisan yang datang dalam hidup juga boleh merosakkan. Ada seorang jadi rosak bila dia kaya, bila dia ada pangkat, ya. Tapi ada sebahagian jadi rosak bila dia timpa musibah. Bila dia sakit, dia jadi kufur. Dia tidak boleh sabar. Bila dia ada bankrupt, dia jadi kufur. Dia tidak boleh redha. Tapi ada orang sebaliknya. Kalau sakit telah dia insaf jadi baik. Bankrupt telah dia bertaubat, kembali kepada Allah. Jadi ini semua adalah ujian takdir yang menimpa kepada dirinya satu persatu. Dan padahal nafsu pula cepat nak jadi marah. Nafsu ni kalau ditimpa dengan kesusahan, dia tak sabar. Bila ditimpa dengan kesenangan, dia terfitnah. Dia jadi lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala rahimallahu ta'ala fastaqbalathu hahuna aqabatul awaridil arba'ati. Maka setelah dia lihat keadaan macam itu, rupanya menghadapi kepada dia itu aqabah yang dipanggil awarid, perkara-perkara yang sering mendatangi hidup seseorang dan mengganggu. Fahtaja ila qat'iha bi arba'ati asya'in. Oleh kerana perkara ini ada 4, maka dia nak mengatasinya pun dengan 4 perkara. Apa dia? At-tawakkuli 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala fi mawdi'ir rizqi. Hendaklah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam urusan rezeki. Tawakal kepada Allah bukan bererti tak keluar berusaha. Silakan keluar pagi, kata pantun orang zaman sekarang ni, keluar pagi balik petang, dia dapat gaji, bayar hutang. Ya, silakan. Kalau tak keluar, macam mana orang nak bayar gaji? Sekarang boleh juga work from home, ya. Work from home kan okey lah. Tak jam, tak bayar parking, ya. Asalkan buat kerja, buat bayar gaji. Tapi tawakal berarti walaupun kita keluar pagi balik petang, tetapi kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahawa rezeki kita itu Allah yang tanggung. Tidak akan bertambah walaupun sebutir nasi, tidak akan berkurang walaupun sebutir gandum. Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dahulu masa kita baby, yang kita tak pandai nak buat apa-apa, pun Allah tanggung rezeki kita, boleh hidup sampai besar. Kok adakah Tuhan lain sekarang ni? Tuhan yang jaga kita masa kita baby itu dah berhenti ke? Dah Tuhan lain pula sekarang, sampai kita hilang confidence, sampai kita tak boleh tidur urusan rezeki. Bahkan saya rasa dah cerita pada bulan lepas bagaimana rezeki ni ada kaitan juga dengan ajal seseorang. Saya pernah beritahu pada tahun 1995 ibu saudara saya melahirkan anak dan dipanggil apa, tumpah darah, keluar darah yang terlalu banyak sehingga beliau koma, masuk ICU di SJMC Sumbajaya. Jadi 1995 tu saya, ibu saya, beberapa orang lah pergi ziarah di ward dan doktor beritahu secara terus terang, kata doktor, adik puan ni dah teruk lah, puan banyakkan baca Yasin. Kalau dah doktor bersuruh baca Yasin, dia faham lah. Maknanya pada penilaian doktor tak ada harapan. Sekarang sudah 2022, mak saudara saya masih hidup. Kenapa? Kerana rezeki dia masih ada. Tak mungkin satu orang meninggal dunia sedangkan rezeki dia belum habis. Dari dalam 5-6 orang kami yang baca Yasin, yang baca Yasin dah meninggal semua. Tinggal saya seorang lagi yang masih bersaing dengan mak saudara saya. Saya dulu ke mak saudara saya dulu, Allah Alam lah. Yang lain dah meninggal dulu yang baca Yasin. Ya. Wah, Allah Alam. Saya pun dah lupa 95 niat apa. Niatnya baca Yasin lah kan, digalakkan kita. Yalah. Purpose-nya adalah kerana nak beramalkan. Iqra'u Yasin ala mautakum. Nabi SAW bersabda, bacalah Yasin ke atas orang yang mati di kalangan kalian. Jadi yang mati itu bukan saja yang memang dah mati,
yang sedang nak meninggal dunia juga dibacakan Yasin. Itu tujuannya lah. Tapi yalah itulah, yang dah meninggal maknanya rezeki dah habis. Yang belum meninggal maksudnya rezeki masih ada. Jadi kalau kita tahu bahawa rezeki kita tu Allah yang tanggung, maka tidak sampai mengganggu ibadah. Usaha macam biasa. Kalau yang berniaga buka kedai macam biasa. Ulama-ulama ahli sufi juga berniaga. Tetapi hati dia tenang. Tidaklah sampai nak buat benda yang haram. Ada setengah orang alasan dia, bukan saya tak tahu kata ambil rasuah ni salah, tapi itulah ustaz nak cari makan. Banyak mana kamu nak makan tu? Yang sampai terpaksa ambil rasuah tu, banyak mana yang kamu nak makan? Kalau tak percaya, kita test. Kawan yang buat kerja haram dengan alasan nak cari makan ni, sekali kita belanja dia buffet. Kan buffet konsepnya bila kita dah bayar 100 ke 100.5 ke, makanlah apa yang nak makan. Sepinggan yang pertama tu berselera je, laju, semangat, tengah lapar. Yang kedua tenang sikit, sambil-sambil sembang. Yang ketiga dah macam makan main-main. Bagi pinggan yang keempat dah tolak je. Dia dah. Oh, 3 pinggan je kamu larat makan. Aku ingat 3 kontainer. Yang sampai kamu ambil rasuah tu, sangka-sangkakan kamu boleh makan sampai 3-4 kontainer. Dekat 3 pinggan kamu buat kerja haram tak berbalik. Sebab kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, setiap jebisan daging yang tumbuh dari sumber yang haram, bukan ada daging babi je haram, duit menipu, duit rasuah haram, maka api neraka lah yang lebih layak membakar daging tersebut. Waliyazubillah. Jadi yang pertama tawakal. Yang kedua wa tafwidhi ilaihi jalla wa azza fi mawdi'il khatar. Tafwid, serah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala pada urusan risiko. Dengan kita ingatkan serah bulat-bulat ni tidak menafikan usaha dan ikhtiar. Ya, Nabi SAW ketika berhijrah ke Madinah sudah ada nusrah, pertolongan daripada Allah SWT. Ketika bagi dia keluar tu kan dikawal rumah tu, tapi orang-orang yang mengawal tu tak sedar Nabi keluar, dah dapat pertolongan dah. Tapi masih lagi Nabi SAW usaha ambil orang tukang pandu perjalanan nak cari jalan yang selamat. Kemudian orang tu hapuskan pula kesan-kesan perjalanan tu supaya orang musyrik tak dapat kesan. Jadi serah bulat-bulat pada Allah, tidak menafikan usaha ikhtiar. Tanda akhirnya bahawa memang Nabi SAW serah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala, iaitu apabila bersembunyi di Gua Sur, dah nampak dah kaki-kaki orang musyrikin di luar gua tu. Sekira-kira kalau salah seorang daripada mereka tunduk tengok, nampak Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika itu apa kata Nabi SAW? Dicatatkan kata-kata dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu tu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta dengan kita. Ini serah bulat-bulat. Sebab itu kalau orang Syiah, dia telah melanggar apa yang disebut dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri mengiktiraf kalau Allah itu bersama dengan Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Syiah benci pada Sayyidina Abu Bakar, benci pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, benci kepada orang yang Allah bersama dengan mereka. Berarti orang Syiah ni sepertinya melawan Allah. Jadi jangan tertarik dengan Syiah semata-mata kerana nikah mut'ah, tak berbaloi ya. Ramai orang tertarik dengan Syiah tu lah. Itulah tarikannya. Boleh nikah kontrak 2 minggu ke 2 bulan ke asal bayar. Itu zina. Di sisi kita ada senang jamaah tu, nikah mut'ah tu telah dibatalkan. Benar sekejap dibenarkan pada masa peperangan atau apa. Wasabri inda nuzuli syada'idi. Yang ketiga, apabila ditimpa dengan kesusahan dan kepayahan, maka hendaklah orang itu bersabar. Jadi pertama,
tawakal dalam urusan rezeki. Kedua, tafwid, yakni serah bulat-bulat kepada Allah dalam urusan risiko. Yang ketiga, bila ditimpa kesusahan dan keperitan, obatnya adalah sabar. Dan yang keempat, waridha illa nuzulil qada. Hendaklah seseorang itu redha ketika datangnya pelbagai takdir. Sama ada baik atau buruk, dia redha. Tapi redha dengan takdir ini beza dengan redha dengan maksiat. Sudah faham ya? Sebab kadang-kadang orang confuse sebab ni. Ar-ridha bil maksiati maksiatun. Redha dengan maksiat itu maksiat, tak boleh redha. Tapi redha dengan takdir itu wajib. Itu macam mana? Bila dah berlaku satu maksiat, kita wajib benci pada maksiat itu. Berlaku satu maksiat di tempat kita, tak kisahlah maksiat itu dalam bentuk konsert ke, maksiat itu dalam bentuk ada orang membunuh orang lain ke, maksiat itu dalam bentuk ada orang merompak orang lain ke, maksiat itu. Maka kita benci kepada pertunjukan maksiat, benci kepada orang perbuatan mencuri tadi, benci kepada rompakan yang berlaku tadi. Tapi the fact that benda itu dah berlaku, berarti ada takdir daripada Allah. Takkan berlaku satu benda sebenarnya Allah helpless, Allah tak boleh buat apa-apa, tak mungkin. Kalau satu benda dah berlaku, baik atau buruk, maka kita sudah tahu itu takdir Allah. Maka daripada sudut itu takdir Allah, kita redha lah. Sebab macam mana? Dah takdir dia mati dibunuh. Memanglah rasa tragik, rasa sedih. Orangnya baik, orangnya disukai ramai, tak sangka pula matinya kena bunuh macam itu. Tapi redha, redha dengan takdir, bukan redha dengan perbuatan orang itu membunuh. Yang itu kita wajib benci. Mana tahu tu, elok tak pun kena bunuh. Kan? Rangai macam tu, biar dah kena bunuh pun tak boleh. Walaupun kita tak bunuh orang tu, kita redha dengan pembunuhan tu satu bentuk maksiat. Ar-ridha bil kufri kufrun. Redha dengan kekufuran itu satu bentuk kekufuran. Fa akhadha fi qat'i hadhihi al-aqabati bi iznillah ta'ala wa husni ta'yidihi. Lalu dia pun berjayalah menentasi aqabah yang keempat ini dengan izin Allah dan juga bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang lagi sekali, empat aqabah ini urusan rezeki diatasi dengan tawakal kepada Allah, urusan risiko diatasi dengan tahfidz dan serah bulat-bulat untuk nasib kita kepada Allah dengan tidak menafikan usaha dan ikhtiar, urusan diuji dengan kepedihan, keperitan, musibah itu dirawat dengan sabar, dan kita menghadapi berbagai jenis takdir dalam kehidupan kita itu didepani dengan redha. Baik. Yang seterusnya, sebelum itu ada sebarang soalan? Dulu kita teruskan kepada aqabah yang kelima. Sabar ada had. Sabar tu memang ada tempat-tempat dia disuruh, ada tempat-tempatnya tu tidak disuruh. Misalnya ada orang tu ataupun keluarga kita sendiri buat maksiat, maka kita tidak disuruh sabar dengan kata biarlah, kita sabar je lah. Kita disuruh marah, kita disuruh tegur, kita disuruh halang. Sabar tu bila? Bila kita dah tegur, dah halang pun buat juga, itu kita sabar. Bukan berarti sabar tu kita biar perkara-perkara yang dilarang oleh agama, ya, lalu kita lakukan. Itu bukan maksud sabar. Tapi ada orang kalau diuji macam ni sabar, tapi kalau diuji lebih lagi dia dah tak sabar. Itu bukan maksud sabar ada had. Itu makna dia kurang lagi, kesabaran itu kurang mantap lagi. Kan ada satu orang perempuan ketika diuji dengan kematian anak kesayangan dia dan dia meratap-ratap. Ketika itu Nabi SAW datang dan menasihati dia supaya sabar. Kemudian dia pun tak jam lah. Itu kata Nabi SAW. Pada zaman dulu mana ada gambar, ya, ada Facebook, ada WhatsApp. Sekarang ni kita dah kenal orang, tak pernah jumpa pun, tapi pernah nampak dalam YouTube. Jadi kadang-kadang kalau travel singgah mana masjid, ada orang datang macam dah kenal, tanya kita jumpa di mana. Saya tengok ustaz dalam YouTube lah. Okey, zaman sekarang
Zaman dulu walaupun Rasul, ada orang tak kenal. Jadi dia menyanggah lah. Dia kata kamu apa tahu, bukan kamu yang hadapi. Tapi selepas dia tahu bahawa itu adalah Rasulullah SAW, dia rasa malu lah. Dia rasa terkilan dah dia jawab macam tu. Tapi Nabi SAW terangkan, sabar ni indah saramatil ula. Sabar ni adalah diuji ketika kita mula-mula ditempuh dengan musibah tu, kita sabar atau tidak. Kalau dah lama, memanglah kebanyakan orang dah okey lah, dah sebulan dah musibah tu berlalu, kita dah boleh sabar. Tapi masa mula-mula diuji itu, adakah kita sabar atau kita tidak sabar? Jadi pada sudut itu bukan ada hal. Tapi ada orang salah faham, dia ingat tidak buat apa-apa dengan maksiat tu sabar. Tidak amal makruf nahi munkar tu maksudnya sabar, bukan. Wallahu a'lam. Lagi kalau ada, silakan. Kalau saya boleh faham soalan tu, kita atas dunia ini ibarat sedang memandu ke akhirat. Jadi dunia ini ibarat jambatan lah ke akhirat. Dalam masa yang sama ada juga orang suruh kita tu banyak berzikir, banyak berselawat. Jadi itu macam mana? Sebenarnya antara kedua-dua ni adalah ada keserasian. Kerana zikir selawat itu adalah tuntutan agama. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu itu zikir akan Allah Taala, zikir yang banyak. Kemudian innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini satu-satu ibadah yang Allah mulai dengan sebut Allah dulu. Haji tidak, solat tidak, yang lain-lain ibadah, zakat semua tidak. Tapi ini yang satu, Allah mulai dengan sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Maka wahai orang yang beriman, hendaklah kamu selawat dan salam ke atas Nabi. Jadi bila ada ajaran yang menuntut kita banyak zikir, banyak selawat, itu sebenarnya cara memandu di atas jambatan akhirat tadi. Sebab ini yang nanti akan menjadi kita punya currency di akhirat, bukan pahala. Tetapi zikir dan selawat ini tidak berarti kita itu tidak ada urusan dunia. Bahkan cuba tengok dalam Al-Quran Allah puji macam mana. Allah sebut rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an zikrillah wa iqamis salah dan seterusnya. Lelaki-lelaki termasuklah wanita yang tidak dilalaikan, tidak melalaikan akan mereka oleh perniagaan dan jual beli. Allah tak kata, Allah tak puji lelaki-lelaki yang mereka ni tak berniaga dan tak berjual beli. Mereka duduk pegang tasbih je. Ya. Yang tu bukan macam tu Allah puji. Allah tak kata lelaki-lelaki yang tidak berniaga dan tidak berjual beli bagus, tidak. Allah puji lelaki-lelaki yang berniaga dan berjual beli, tetapi perniagaan dan jual beli dia itu tidak melalaikan dia dari zikrullah, tidak melalaikan dia dari mendirikan solat, tidak melalaikan dia dari bayar zakat. Ya. Jadi maknanya mereka itu berniaga, mereka itu berjual beli, bahkan mungkin mereka itu saudagar, pedagang, sebagaimana Imam Abu Hanifah, saudagar, pedagang. Bahkan sahabat Nabi Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, pedagang besar, jutawan. Tetapi tidak sampai perniagaan besar mereka itu melalaikan mereka daripada zikrullah. Makanya kekayaan mereka itu memberi manfaat kepada orang lain sebab dia ada zikrullah. Dia bagi sedekah, dia buat wakaf. Bahkan wakaf yang dibuat oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, salah seorang peniaga yang berjaya juga.
Sampai sekarang masih dimanfaatkan oleh umat Islam. Tapi kalau kaya dia itu kaya yang tidak ada zikrullah, maka sekadar buat koleksi kereta mewah, berapa kereta dia nak bawa sekali? Hanya satu kereta. Sampai 20-30 koleksi kereta mewah. Sampai jam 150,000, 200,000. Padahal tak semayang juga. Tak ada makna lah ada jam mahal kalau waktu semayang pun tak berasa nak tengok. Baik jam RM50, tapi tengok jam pergi semayang, tengok jam pergi semayang, itu lagi berkat. Jadi tidak ada percakapan sebenarnya. Ajaran yang mengajar kita berzikir sekian banyak, selawat sekian banyak, sentiasa bertaubat, sentiasa munajat, kerana memang itu yang menjadi bekalan akhirat, dengan tidak menafikan yang dunia ini juga boleh kita convert kepada akhirat. Misalnya kita berusaha dan menjadi orang kaya, kekayaan itu kita tak boleh bawa ke akhirat, mati tinggal, kecuali kita dah convert dengan jalan sedekah, dengan jalan wakaf, dengan jalan infak. Yang itu dah convert siap, itu dah masuk dalam akaun sana, boleh guna. Tapi kalau bawa mentah-mentah sebagai harta, takkan lepas. Kita atas dunia ni pun dah nampak duit ringgit Malaysia kita ni, kalau bawa ke luar negara, banyak negara tak terima. US dollar dia mau, ya, ringgit Malaysia. Padahal sama-sama atas dunia. Malaysia masih dunia, ya, luar negara masih dunia. Pun dah tak laku duit kita. Kita pun nak bawa duit dunia ni, nak bawa ke akhirat lagi, dah tak laku. Habis apa jalan? Kau buat siap-siap, tukar siap-siap, money changer siap-siap, dengan jalan sedekah, jalan apa dan sebagainya. Sebab itu dikatakan manusia ni, dia kena kod dengan diri dia sendiri, dan dia pemurah kepada orang lain. Macam terbalik je Ustaz. Bukankah kita tu kena kod dengan orang lain? Kita pemurah dengan diri kita sendiri. Sebab yang milik kita sebenarnya, yang kita dah belanjakan tu, yang kita dah infak, yang kita dah sedekah tu milik kita. Yang tu yang kita letak RM3, RM5, RM10. Bahkan kalau tersilap tak tarik macam mana, dah letak yang 100, ya. Lepas tu cari mana duit 100 aku tadi? Astagfirullahaladzim. Boleh pula tersilap masuk tabung. Padahal yang 100 tu dah hak milik kita. Yang masih kita simpan dalam bank juta-juta ke, ribu-ribu ke, ratus-ribu ke, itu milik waris. Makanya kita pemurah kepada waris kita. Kita sayang nak bersedekah. Bila kita mati, waris kita kaya. Dia tak perlu jawab pun. Mereka tanya, ni dapat duit banyak mana-banyak ni, mari mana-mana? Dapat duit pusaka ayah. Okey. Kita besok ni nak kena jawab. Kamu dapat duit ni daripada mana? Ni kamu tipu siapa? Ni kamu halal ke tak? Ni kamu rasuah siapa dapat projek ni? Silap-silap kita kena seksa orang lain yang enjoy duit kita. Maka kalau kita sepatutnya pemurah kepada diri kita, yang kita dah convert siap-siap untuk diri kita tu ada. Kita bukan nak level Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, level Sayyidina Abu Bakar sedekah semua harta dia, hanya ada Allah dan Rasul. Kita tak mampu lah macam itu. Berapa? 1/10, 1/5, 1/3. Yang mana yang kita mampu? Setengah. Jadi yang itu yang kita katakan sebenarnya jambatan ke akhirat, ataupun ada yang mengatakan mazra'atul akhirah. Dunia ni ladang kepada akhirat. Jadi kita cocok tanam sekarang dengan amal soleh. Amal soleh masuk zikir, selawat, bahkan usaha dunia ni boleh convert jadi amal soleh. Kita pagi-pagi keluar bekerja, petang balik, itu dikira ibadah dengan 2 syarat. Pertama, niat ikhlas kerana Allah, bukan kerana nak menunjuk. Nak kawan-kawan boleh kaya, nak kamu seorang boleh beli kereta mewah, aku pun boleh. Ni aku usaha, tahun depan aku beli, tunjuk pada kamu. Itu bukan. Niat kerana Allah berarti nak dapat rezeki halal, nak bagi pada mak ayah, nak bagi anak isteri makan nafkah yang halal. Itu semua dianggap fi sabilillah. Yang kedua, caranya pun syariat compliant, patuh syariat. Janganlah saya ni ikhlas cari rezeki ni, ya, tapi terlibat dalam perusahaan judi misalnya, ya, atau benda-benda yang haram. Itu tak boleh. Dia kena 2. Niat betul kerana Allah, cara juga betul, tidak melanggar syariat. Maka dengan 2 syarat ini, benda yang adat, keluar cari rezeki ni adat, orang kafir pun buat.
tapi bertukar menjadi nilai ibadah. Maka dulu kita bawa ke akhirat. Yang ibadah khusus, selawat, zikir pun kita bawa. Yang ibadah umum, pahala kita keluar cari rezeki yang halal juga kita bawa. Yang dilarang tu kita memposisikan diri kita menafikan asbab. Maknanya kita tu duduk di masjid seolah-olah rezeki itu turun dari langit, langsung tak mau keluar bekerja. Itu dilarang, kecuali Allah letak kita pada posisi yang kita memang tak perlu keluar bekerja. Ada orang misalnya dia ada passive income daripada duit sewa, duit apa ya. Dia tak perlu keluar bekerja pun dia boleh cari rezeki. Dia pun dia duduk masjid 24 jam tak boleh. Sebab Allah letak dia pada posisi dia tidak perlu menjalani asbab untuk urusan kewajipan dia sudah tertunai. Allah. Saya tak berapa dengar ajaran sesat timbul syumul. Islam tu syumul. Sekejap. Itulah pendengaran manusia ini terbatas. Dengar, ya. Okey, saya terima kasih Ustaz. Cerita tadi itu cantiklah. Sebab dia menyentuh tentang hati kita, rohani kita, niat kita. Kan? Tapi saya nak komen satu ialah bila Rasulullah beribadat di Mekah dan di Madinah, ada unsur-unsur dunia dan ada unsur-unsur akhirat. Jadi kadang-kadang apabila Ustaz menceritakan hal-hal akhirat saja ataupun fikir saja, terlupa bahawa saya merasa macam lari daripada ajaran Islam yang syumul, yang lengkap, yang merangkumi hal-hal dunia, hal-hal akhirat. Itu komen saya lah. Kalau sebagai seorang Islam, Baik. kalau kita tengok pada contoh yang dibawa oleh Rasulullah, ada hal-hal keduniaan, ada hal-hal ibadah, ada hal-hal fikir dan sebagainya. Jadi maknanya kalaulah seseorang ustaz cuma fokus kepada fikir sahaja, tak fokus kepada dunia, saya rasa macam dia meninggalkan ajaran Rasulullah sebahagian daripada ajaran Rasulullah yang menunjukkan contoh-contoh khutbah di dunia untuk hal-hal ekonomi, hal-hal kebinaan lah. Sesuai dengan apa yang Ustaz cakap tadi lah, kita dunia ini jambatan apa yang kita tanam di dunia untuk raih demi hasil di akhirat. Jadi, maksudnya kita kena mendekati pendekatan ini secara sepadu, secara lengkap. Mungkin Ustaz boleh komen. Baik, betul. Ajaran Islam ni syumul, berarti dia merangkumi segala cabang kehidupan. Urusan perniagaan ada hukum hakamnya, urusan pernikahan, cerai dan sebagainya ada peraturannya, urusan ibadah ada syarat rukunnya, memang syumul. Tetapi kita kena ingat bahawa setiap manusia itu ada dia punya bidang dan kepakaran dia. Jadi misal kata satu orang tu dia fokus kepada perubatan, tadi dia banyak fokus pada perubatan, dia tidak terlibat dengan perikanan, dengan pertanian. Tidak berarti dia menafikan kesyumulan Islam. Atau juga perniagaan ada peraturan dia. Dia tidak berniaga, dia hanya rawat orang. Adakah dia menafikan kesyumulan Islam? Tidak. Dia hanya fokus kepada bidang kepakaran dan itu sebahagian dari ajaran Islam. Sebahagian dari ajaran Islam adalah sesuatu urusan itu diserahkan kepada ahlinya. Dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Kalaulah diserahkan satu urusan itu bukan pada ahlinya, maka tunggulah as-sa'ah, yakni hari kiamat ataupun kebinasaan. Jadi the fact that satu ustaz fokus pada urusan zikir, membaiki hati, doesn't mean dia menolak dunia. Dia datang mengajar pun naik kereta,
Dia nanti balik pun dia mungkin kalau surau tak sediakan makanan, dia singgah di kedai makan. Tapi bila dia mengajar, dia fokus pada bidang dia. Ada setengah ustaz, dia fokus pada bidang muamalat. Dia mengajar bab muamalat. Tak adalah cerita sangat pasal ikhlas, sabar, redha. Tapi ustaz ada mengajar tasawuf. Tasawuf tu fokusnya kepada hati. Jadi macam kitab Minhajul Abidin ni, kitab tasawuf. Itu yang dia cerita tu macam mana nak mendepani musibah, macam mana nak mendepani risiko, hati kita macam mana. Kan semua cerita hati tadi. Tawakal hati, bukan tawakal tu badan. Yang salah faham tu yang kononnya tawakal tak keluar bekerja, senang rumah hambat dengan tongkat keluar daripada masjid. Sebab orang ni dia bukan tawakal, dia tawakul, dia harap orang lain yang bagi makanan pada dia. Yang tawakal, dia keluar bekerja, dia berniaga, dia apa, tapi dia yakin Allah yang beri. Itu tawakal. Jadi masing-masing tu ada bidang. The fact that satu orang fokus pada satu bidang doesn't mean dia melakukan satu yang bercanggah dengan Islam. Bahkan itu sebagai dari ajaran Islam. Masing-masing itu melakukan tugas yang Allah letak dia pada posisi itu. Bila kita cuba nak buat tugas orang lain, ini kebanyakannya Facebookers lah. Facebookers yang kejap dia jadi pakar politik, kejap dia jadi pakar penerbangan, macam-macam dia komen. Padahal dia hanya keyboard warrior je. Apa dalam dunia sebenar dia pun tak pandai, tapi bab komen dia pandai. Oh ni tak betul, ni tak betul, ya. Jadi musim pilihan raya dia pakar penalisis politik, masa kapal terbang hilang dia pakar aviation, ya. Masa ada isu hukum agama dia jadi mufti. Itu bercanggah dengan agama. Jadi insya-Allah sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala, tanawwa'at ajnasil a'mal biqadari tanawwa'at waridatul ahwal. Berbezanya jenis amal soleh seseorang bergantung kepada berbezanya hal keadaan dia. Ibarat dia, kalau orang pergi ke Mekah, dia ada common denominator. Maknanya semua orang kena buat sembahyang fardu. Tak kata oleh kerana awak kerja ni, awak tak boleh sembahyang, tak. Awak kerja apa pun, sembahyang fardu tu semua orang kena buat. Tapi lepas daripada itu, ada orang kebaikan dia adalah dia duduk dalam masjid mengajar orang ramai. Ada halaqah-halaqah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu amal soleh dia. Ada orang dia tak, amal soleh dia tolong angkat beg jemaah haji. Nampak korban dia? Ya, tolong angkat beg orang je. Kita berkata arah-arah kali, tolong angkat. Tapi itu amal soleh di sisi Allah, kerana dia memudahkan kerja orang. Ada orang amal soleh dia sapu sampah. Ada orang amal soleh dia jadi driver bas. Jadi inilah sebenarnya kesyumulan itu. Masing-masing berperanan pada posisi yang Allah Ta'ala letak dia di situ. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah dalam kuliah yang akan datang kita akan lihat kepada akabah yang seterusnya, iaitu akabatul bawa'is di muka surat 8. Dakian perkara-perkara yang membangkitkan seseorang itu untuk melakukan ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nak tanya? Sila. Boleh pas mikrofon. Dengar okey. Okey. Baru ni kita tengok mufti mula menegur ulama-ulama yang dalam politik. Mufti dah mula tegur, dah sampai ke tahap dia, raja-raja dah mula bercakap. Jangan sekali-sekali kita memilih pemimpin yang nafik, pemimpin yang gila kuasa, pemimpin yang rasuah. Raja-raja dah mula bercakap dan mufti pun dah mula bercakap pada rakyat yang akan menentukan masa depan umat, bangsa, negara dan agama kita. Saya nak tanya Ustaz, apa hukum dia Ustaz? Apa kita dah tahu keadaan yang berlaku sekarang ni, negara kita yang mengimpitkan kita, nafas kita sekarang menuju ke hala mana kita tak tahu akan nanti akan berlaku. Kenapa kita masih tak hiraukan kata-kata daripada mufti ke, daripada raja-raja ke? Orang yang datang selalu ke masjid mendengar hukum-hukum salah, betul, dosa, pahala, masih tidak memahami, masih bersama dengan apa raja-raja atau mufti yang cakap, yang pemimpin yang
gila kuasa, menipu, rasuah, menyamut dan apa-apa. Apa hukum dia kita yang datang ke masjid kita masih sokong pemimpin-pemimpin dan kerajaan kita ni? Itu yang saya nak tahu. Baik, soalan adalah apa hukum kita itu menyokong pemimpin-pemimpin yang terlibat dengan salah laku lah, kezaliman, mungkin salah guna kuasa, penyelewengan dan sebagainya. Baik, jawapan ringkasnya hukumnya adalah haram. Sebab saya dah sebut tadi kan, ar-ridha bil maksiat. Semata-mata kita redha dengan maksiat pun sudah dianggap maksiat. Apatah lagi kalau sampai kita sokong, apatah lagi kalau sampai kita dukung, apatah lagi kalau sampai kita yang angkat dia pada posisi yang dia boleh melakukan kemaksiatan tadi dengan sewenang-wenangnya. Itu jawapan ringkas. Jawapan yang lebih terperinci, pertama, apa yang kita hadapi is a systemic problem. Dia adalah satu masalah yang terbit dari sistem. Sebab kalau kita lihat sistem yang kita sedang amalkan sekarang adalah sistem mendapat kuasa dengan undi, berarti dengan populariti. Jadi untuk popular tidak semestinya betul. Contoh lebih-lebih lagi di zaman sekarang ni, warga negara yang berusia 18 tahun ke atas sudah boleh mengundi. Jadi mentaliti orang 18 tahun mungkin tak sama dengan yang umur 30, tak sama dengan umur 50. Sebahagian daripada yang dikehendaki oleh remaja-remaja ini perkara-perkara yang mungkin dari segi agama tidak bagus. Tapi oleh kerana kalau kita tak beri, maka mereka mungkin tak undi. Ini masalahnya. Kita tu naik dengan populariti, bukan dengan kebenaran. If you do something yang betul tapi not popular, itu kebimbangan orang politik. Nanti apa yang pengundi akan buat. Sebab itu kita semakin menurun. Isu both sides. Yang pemimpin mungkin ada kesalahannya, macam disebut tadi, sifat nifaknya. Kadang dia ceramah lain, kita hendaklah jangan rasuah, tapi dia sendiri mungkin ambil rasuah. Ini di pihak pemimpin. Di pihak rakyat kadang-kadang kita pun rasuah juga at our level. Kita kata pemimpin rasuah, tapi kalau kita ada peluangnya kita ambil juga. Kadang-kadang dalam bentuk markup. Kita urus bahagian purchase misalnya. Jadi kita call tim siap-siap dengan pembekal. Nanti dalam bil tulislah 12,000. Tapi yang sebenarnya kamu hanya ambil 10,000. 2,000 tu bagi pada saya dah perlu adjust kamu dapat bisnes. Jadi itu yang berlaku. Sebab tu dalam tafsir Al-Razi, Imam Fakhrul Al-Razi mengatakan ayat Al-Quran, kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'dha. Demikianlah kami menjadikan sebahagian orang zalim itu wali, pengurus kepada orang zalim yang lain. Kata Imam Fakhrul Al-Razi, ini adalah dalil bahawa bila-bila rakyat itu berlaku zalim, Allah akan letakkan pemimpin yang zalim seperti mereka. Jadi untuk mengubah kezaliman, kadang orang kata orang selalu cakap tukar kerajaan ni zalim, kita kena tukar. Kalau ikut Imam Fakhrul Al-Razi, bukan. Yang perlu ditukar adalah rakyat. Kalau rakyat itu sendiri bersikap dengan sikap yang tak betul, maka yang akan naik gambaran kepada rakyat. Mungkin ada yang betul lah. Dalam satu negara ramai yang betul, tapi ramai juga yang ada sikap yang mana bila dia naik jadi pemimpin, itulah sikapnya. Jadi it's a systemic problem. Contoh sistem kita sistem mengundi. Kita hanya boleh mengundi calon. Kita suka satu orang, dia ni bagus, dia tak masuk calon. Kerana nak masuk calon, dia bukan orang parti. Sistem kita kan sistem parti. Kalau kita bukan orang parti, kita tak naik. Jadi untuk naik dalam parti, kadang-kadang kita perlu sacrifice our principles baru kita boleh naik. Kita kena ada bagi duit juga pada penyokong baru kita boleh naik. Jadi yang dicalonkan, itulah orang-orangnya, orang-orang yang telah berjaya naik dalam parti dan dicalonkan dan sudah jual prinsip. Makanya yang selalu berlaku bila kita nak melantik pemimpin dalam sistem yang ada adalah choosing lesser of the evils. That is the sad reality. Kita bukan nak pilih yang terbaik antara yang baik, kita nak pilih yang kurang teruk daripada yang teruk. Hak dia ni teruk semua. Ya. Yeah?
Okey, kalau kita tak pilih, apa yang berlaku? Katalah ada 3 orang. Ini bukan nak cerita politik dalam ceramah, nak cerita teori politiknya. Bukan politik kalau tuan-tuan kena undi parti ni macam ni, tidak. Okey, ini secara teorinya. Katalah ada 3 calon. Kita tengok 3-3 ni berteruk. Ya, 3-3 pun is open to rasuah, open to corruption, ya, perangai pun teruk dan sebagainya, cakap lain buat lain. Kita pun kata, kalau kerana 3-3 teruk, kita tak pilih. But one of them still naik. That is the system. Bukan kata kita tak pilih 3-3 itu tak akan naik. One of them will be elected. So that's why saya kata, nak tak nak dalam sistem yang ada, kecuali kalau kita tukar sistem. Misalnya di Brunei ada sistem lain, walaupun ada juga pengundian, tapi kuasa raja dia lain. So untuk jadi popular tu kurang. The desire to do something because of popularity dah kurang. Jadi kalau kita hanya ada 3 calon dan kita tak mengundi, then somebody akan naik. Somebody yang naik itu mungkin yang worse. Maka kalau kita ada pertimbangan, kita tengoklah antara 3 orang ni yang agak-agak kurang sikitlah mudarat dia kepada agama bangsa. Nak tak nak kita terpaksa undi dia. Bukan sebab kita redha dengan kejahatan dia, tapi sebab kita tak redha dengan lagi 2 yang lebih teruk pada dia. Begitu saja kita boleh buat dalam sistem yang ada. Kecuali satu masa negara kita decide buat sistem yang lebih stabil, kita volatile. 24 hours politik. Memang kita tak nak bersebahat. Memang kita tak nak bersebahat dengan mana-mana kezaliman, itu wajib. Bahkan haram kita itu bersebahat dengan kezaliman. Tapi realiti yang ada, macam kita tengok, ambil pengajaran daripada apa yang berlaku yang diceritakan dalam suratul Kahfi. Nabi Khidir alaihissalam lubangkan sampan orang. Dari segi syariat salah. Itu rosak harta benda orang, lagi pula risiko masuk air nanti tenggelam. Tapi pada ketika itu berdepan dengan 2 pilihan. Kalau Nabi Khidir tak lubangkan, akan ada raja yang bila dia tengok sampan tu elok, dia akan rampas. Langsung tak ada sampan. Jadi antara langsung tak ada sampan dengan sampan berlubang, ringan sedikit sampan tu berlubang, masih boleh dibaiki in future. Kalau tak ada sampan, macam mana mereka nak cari makan? Itu konsep memilih mudarat yang lebih ringan. Kita have to be realistic. Kalau kita tak pergi memilih, maka tak ada calon yang buruk tadi naik, okey, silakan, jangan memilih supaya tak ada calon yang teruk naik. Tapi reality is not that. Reality kalau kita tidak memilih, one of them akan naik. Tapi kalau kita memilih yang kurang mudarat, at least itu lebih baik daripada yang lebih teruk naik. Ini secara teori, ya. Wallahu a'lam. Boleh? Ada. Ya. Itulah something has to be done bagi orang-orang yang berkuasa untuk fikir apa sistem yang lebih kurang mudarat dia lah. That's the reality yang kita sedang hadapi. Sistem kita begitu, pengundi kita macam ni, bercampur-campur antara Muslim dan non-Muslim. Itu yang berlaku lah masa merdeka, Yusolai, pengundi dan sebagainya. Ini realiti yang sedang kita hadapi. Dan kita tambahkan lagi dengan bagi 18 tahun sudah boleh mengundi. So these are the things yang kita sedang hadapi sekarang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Terima kasih.